Jemaah Menteri Bertanggungjawab bagi Perdagangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC mengesahkan komitmen untuk mengukuhkan ketahanan rantai bekalan sebagai tindak balas kepada ketidaktentuan dan gangguan ekonomi global semasa serta sokongan bagi kerjasama untuk usaha pembaharuan Pertubuhan Perdagangan Sedunia WTO. Jemaah Menteri juga menggariskan pentingnya pendigitalan dan inovasi dalam mewujudkan serta menggalakkan pertumbuhan inklusif dan mampan di seluruh rantau. Komitmen itu disuarakan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Bertanggungjawab bagi Perdagangan APEC yang diadakan di Suzhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawanan Ekonomi kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam yang antaranya merangkumi pengesahan semula sokongan terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan dengan WTO sebagai terasnya menekankan kepentingan mengekalkan rantai bekalan yang terbuka, berdaya tahan dan selamat di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang berterusan. Turut ditekankan kepentingan memajukan integrasi ekonomi serantau melalui inisiatif Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik seperti Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik FTAAP serta mengiktiraf rangka kerja termasuk Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau, Perjanjian Komprehensif dan Progresif Perkongsian Transpasifik dan masa depan perkongsian pelaburan dan perdagangan sebagai blok penting. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawanan Ekonomi kedua juga mengadakan perjumpaan duhala dengan Puan Yang Terutama Grace Fu Haiyan, Menteri Kemampanan dan Alam Sekitar dan Menteri Bertanggungjawab bagi Hubungan Perdagangan. Tuan Yang Terutama Todd McClay, Menteri Perdagangan dan Pelaburan dan Pertanian New Zealand dan Tuan Yang Terutama Hori Iwao, Menteri Luar Negeri Jepun. Perjumpaan tersebut antara lain membincangkan bidang-bidang yang memberi kepentingan bersama. Sebagai usaha memelihara dan meningkatkan habitat semula jadi dan populasi udang galah, Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan program pelepasan benih udang galah di kawasan perairan Sungai Labu, daerah Temburong. Program merupakan antara aktiviti sampingan sempena Brunei Darussalam Ekspedisi dan Persidangan mengenai kemampanan laut yang berlangsung sepanjang Mei dan Jun tahun ini. Pelancaran program disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Menyokong aktiviti perikanan tempatan dan mempunyai potensi yang baik untuk pembangunan aquaculture yang mampan sektor ekopelancongan pada masa hadapan. Oleh itu, program restocking yang dijalankan di sungai ini bertujuan untuk membantu memulihkan dan memperkukuhkan populasi udang galah sekaligus memastikan kelestarian stok udang galah liar dalam jangka panjang. Program dilaksanakan dalam usaha memelihara spesies berkenaan yang kini terancam akibat penangkapan berlebihan dan faktor alam sekitar. Udang galah juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem air tawar serta menjadi sumber makanan dan pendapatan bagi komuniti setempat. Program kali ini melepaskan sebanyak 200,000 ekor benih udang galah. Sejak tahun 2022, hampir 600,000 ekor benih udang galah telah dilepaskan. Jabatan Perikanan turut menyasarkan pelepasan sebanyak 100,000 ekor benih udang galah setiap tahun sebagai langkah berterusan memelihara keseimbangan ekosistem sungai dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan sumber akuatik. Brunei Darussalam Central Bank BDCB menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi Mac 2026. Indeks tersebut berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Indeks utama BSI iaitu Subindeks Keadaan Perniagaan meningkat kepada 76.2 pada Mac 2026
daripada 42.4 pada Februari 2026, mencerminkan penambahbaikan sentimen perniagaan yang sangat ketara secara keseluruhan. Indeks bagi 1 bulan kehadapan pula berada pada 52.6, menandakan tahap keyakinan positif bagi April 2026. Saham indeks pelaburan menunjukkan momentum positif dengan indeks bulan semasa pada 79.9 dan indeks 1 bulan kehadapan 79.4, sementara indeks sentimen 3 bulan kehadapan menurun 67.8, menunjukkan pertumbuhan pelaburan sederhana disokong oleh permulaan projek baharu, pelan pengembangan perniagaan, kerja pengubahsuaian dan penambahbaikan kemudahan. Saham indeks pekerjaan berada pada tahap 43.6 bagi bulan semasa dan 47.5 bagi bulan akan datang, mencerminkan sentimen pesimistik. Saham indeks kos perniagaan berada pada tahap 79.5 bagi bulan Mac 2026, menunjukkan kos masih tinggi berbanding bulan sebelumnya, sementara saham indeks kos 1 bulan kehadapan mencatatkan penurunan sederhana kepada 50.4, menunjukkan tekanan kos dijangka berkurangan sedikit. Untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci mengenai BSI, bolehlah melayari laman sesawang BDCB atau melalui media sosial BDCB. Bengkel ASEAN mengenai harga dan pemasaran karbon antara lain menyokong usaha negara dalam memperkukuh kapasiti dan kebolehan bagi menyalurkan kewangan kepada projek-projek yang menangani perubahan iklim selaras dengan matlamat pengurangan pelepasan gas rumah hijau seperti yang digariskan dalam Nationally Determined Contribution NDC atau sasaran sumbangan negara, dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kesatuan Eropah melalui kemudahan bantuan teknikal bagi inisiatif Pasukan Hijau Eropah. Bengkel selama 2 hari berlangsung di salah sebuah hotel di Gadong. Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan, dalam ucapannya menekankan kepentingan menangani isu perubahan iklim melalui kerjasama serantau dan antarabangsa. Bengkel antara lain mengongsi pengalaman, pengetahuan teknikal serta amalan terbaik dalam meningkatkan kebolehan negara ASEAN mengambil bahagian dalam pemasaran karbon antarabangsa dan juga memperoleh kewangan bagi menyokong projek perubahan iklim. Berkongsi pengalaman, pengetahuan teknikal serta amalan terbaik dalam meningkatkan keupayaan ASEAN antara matlamat Bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon. Bengkel menghimpunkan para pegawai dari Kumpulan Kerja tentang Perubahan Iklim ASEAN, pegawai kerajaan dan swasta serta pakar teknikal luar negara. Penganjuran bengkel mencerminkan komitmen negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh kerjasama serantau dan antarabangsa dalam menangani isu perubahan iklim di samping meningkatkan pembangunan kapasiti teknikal negara-negara di rantau ASEAN dalam menangani perubahan iklim melalui dasar pertukaran karbon dan penyaluran keuangan. From this exchange, we see that ASEAN has different stages implementing those area, but we can learn from each other, and from there we can develop our own system. The workshop is very fun because there was a lot of discussion, interactive discussion, and for the final thoughts, I would like to have more workshop like this in the future for our for my other colleagues in Indonesia. Brunei Darussalam Central Bank BDCB memperkenalkan pindaan garis panduan kawal selia sandbox teknologi kewangan bagi menyokong inovasi inklusif dan bertanggungjawab dalam sektor kewangan di negara ini. Pindaan meliputi kelayakan penyertaan kepada institusi kewangan, membolehkan syarikat menguji teknologi baharu dan penyelesaian inovatif bersama sandbox syarikat teknologi kewangan. Usaha itu akan menggalakkan kolaborasi yang lebih besar dan mempertingkat pelaksanaan penyelesaian kewangan transformatif merentasi industri. Pindaan tersebut terus memperkenalkan beberapa penambahbaikan
untuk memberikan penjelasan tentang kesesuaian penyelesaian yang dicadangkan yang layak untuk diuji dalam sandbox. Maklumat lanjut dari laman sesawang BDCB. $80 pengusaha tempatan dan syarikat komersial menyertai install YDC Glow Up 2026, jualan pop-up anjuran Pusat Pembangunan Belia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Future Brands Group. Jualan selama 5 hari itu berlangsung di Hub Belia dan Sukan, Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Jualan memberi peluang kepada anak-anak tempatan untuk memajukan ekonomi di samping menjadi salah satu strategi memperkasa bakat tempatan dengan membuka ruang kepada penggiat kreatif dalam kalangan usahawan belia. Mengumpulkan komuniti dari ekonomi kreatif. So kami untuk edisi kali ini mengumpulkan makeup artist, orang dalam kesenian, lukis, pakaian dan sebagainya. So untuk event ini kami juga ada membuat bengkel untuk orang ramai. Support business yang home base and local, especially yang masih lagi barulah dalam bisnes. And then kami sudah menganjurkan acara ini selama 11 tahun sejak 2014. Semoga event berjalan dengan lancar dan kami mendapat orang customer yang baru dan akan sentiasa merepeat order dari kami lah. Industri perkhidmatan dan dandan rambut lelaki atau barbershop di negara ini terus menunjukkan perkembangan yang amat positif dipacu oleh kreativiti golongan belia tempatan. Segelintir mereka memilih untuk berdikari dan mengasah bakat dalam bidang seni guntingan rambut. Bagi salah sebuah premis dandanan rambut tempatan, 82 Barbershop, perusahaan yang dikendalikan oleh 5 orang kru tempatan ini, membuktikan bahawa bidang kemahiran seumpamanya mampu menjadi kerjaya masa depan yang menjanjikan. Bukan sekadar menawarkan potongan rambut casual dan moden bagi menyelesaikan masalah rambut lelaki. Kedai tersebut terus membagaikan perkhidmatan mereka termasuk rawatan rambut. Selain itu, mereka turut aktif mengadakan aktiviti amal dan kolaborasi bersama pihak korporat demi menyumbang kembali kepada komuniti. Kami ada menyediakan servis perkhidmatan gunting rambut untuk menyelesaikan masalah rambut lelaki, iaitu macam seperti anak-anak sekolah, pekerja dan sebagainya lah. Dan kami juga ada servis perkhidmatan chemical ataupun dan juga non-chemical seperti perm, keratin dan sebagainya lah. Dan kami juga ada menyediakan perkhidmatan community seperti charity, kolaborasi bersama korporat dan mana-mana company dan sebagainya. Kesungguhan yang ditunjukkan oleh para belia ini dihasrat akan dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda yang lain untuk terus meneroka bidang ekonomi baharu melalui sokongan berterusan daripada orang ramai. Juga bidang seumpamanya akan terus berkembang sekaligus mampu melahirkan lebih ramai usahawan belia yang berdaya saing dan dinamik. Untuk anak-anak muda dan yang lain-lain di luar sana, apa saja yang kamu buat, jangan pernah mengalah, jangan pernah give up. Selagi kerja itu halal dan boleh membawa rezeki di masa hadapan, teruskan.